Bertemu kembali Rentasan Berita edisi 1522. Saya Zawaz Yusof, 4 paparan utama. Sambil tersenyum, PNX beri nasihat. Jenayah dan maksiat dalam negara usah ditambah. Akhirnya, stampa tersungkur jua. Ulama Serami Mekah kaki lipat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baru-baru ini Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur kononnya mendakwa telah mempunyai jumlah akuan bersumpah SD yang cukup untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Beliau bagaimanapun tidak memaklumkan secara terperinci mengenai perkara terbabit termasuk jumlah SD yang diperolehi. Cukup dah jumlah SD semua. Tunggu hari sahaja, ulasnya pendek selepas diminta komen tentang akuan bersumpah untuk menjatuhkan kerajaan Ahad lalu. Bagaimanapun pejabat Ketua Pembangkang sebelum itu menafikan dakwaan kononnya yang di-Pertuan Agong memberi perkenan kepada 118 ahli parlimen gabungan itu untuk datang menghadap Seri Paduka Baginda bersama akuan bersumpah masing-masing. Katanya kenyataan yang didakwa dikeluarkan oleh Setiausaha Agong PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin seperti yang ditularkan di media sosial juga adalah palsu. Sebelum ini kenyataan media yang bertarikh 6 Januari 2024 tular mendakwa PN merafak syukur kerana usaha menyelamatkan negara mendapat ihsan Seri Paduka Baginda. Sejak kebelakangan ini hangat diperkatakan mengenai langkah Dubai yang didakwa dirancang segelintir pihak untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai respon, UMNO Kedah mendakwa Muhammad Sanusi dan PN takut dengan bayang-bayang sendiri apabila sedap semakin hilang sokongan. Ketua Penerangannya Datuk Saiful Hazizi Zainul Abidin berkata, Sanusi dengan penuh berani dan yakin menyatakan kerajaan akan tumbang, tetapi beberapa ahli parlimen daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu telah memberikan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih memalukan langkah Dubai yang mereka cuba lakukan pada kali ini gagal kerana kerajaan perpaduan tidak dapat ditumbangkan. Kerajaan Madani ini sangat stabil berdepatan dengan analogi kerajaan atap konkrit yang digunakan oleh PMX. Parti-parti komponen kerajaan Madani sudah menunjukkan kesetiaan yang tidak berbelah bagi. Malah Premier Sarawak dan pemimpin GPS sendiri pernah mengatakan bahawa langkah Dubai ini adalah sekadar membuang masa. Pemimpin-pemimpin politik di negara ini sepatutnya tidak menjadikan rakyat sebagai mangsa atau mempertaruhkan harga mahal bagi mencapai kepentingan politik kelompok tertentu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perbezaan pendapat atau pegangan dalam politik tidak menjadikan masalah di negara ini yang mengamalkan sikap terbuka, namun keutamaan perlu diberikan kepada kepentingan rakyat terlebih dahulu. Justru katanya Perdana Menteri sentiasa berusaha keras dalam memastikan politik negara dipertahankan dan kekal stabil yang mampu membawa pembangunan, pertumbuhan ekonomi, pelaburan dan seterusnya kesejahteraan kepada rakyat. Alangkah baiknya politik negara sentiasa dalam keadaan damai. Pemimpin politik harus pegang janji setelah sesuatu perkara dipersetujui. Harus ada kesepakatan, pegang janji dan persetujuan diperoleh. Jangan jadikan untuk kepentingan kelompoknya. Yang seterusnya, rakyat pula menjadi mangsa dalam politik, katanya, dipetik bernama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pula enggan mengulas atau melayan dakwaan cubaan menumbangkan kerajaan perpaduan kerana beliau mahu menumpukan soal bekerja memimpin negara. Tak perlu komen, saya kerja. Kalau ada kes isu besar, saya jawab. Katanya ketika diminta mengulas dakwaan dangkal Menteri Besar Kedah yang popular dengan gelaran kaki mohong. Untuk makluman semua, SD atau akuan bersumpah tidak lagi sah atau relevan untuk melakukan gerakan tebuk atap kerana ada
adanya Akta Anti Lompat Parti atau Akta Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 Akta A1663. Akta Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 mempunyai peruntukan melarang ahli Dewan Rakyat bertukar parti berkuat kuasa pada 5 Oktober 2022 selepas diluluskan Dewan Rakyat pada 28 Julai tahun sama. Agak kelakar apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan nada bersahaja menasihatkan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menjaga kesihatan ketika ditanya berhubung kenyataan terbaru pemimpin yang berusia 98 tahun itu mengenai isu kerajaan pintu belakang. Masa yang ada usah dibazirkan dengan melayan kerenah mereka yang tidak membawa faedah kepada negara. Lebih baik ianya digunakan untuk manfaat rakyat, terutamanya generasi muda yang masih jauh perjalanannya. Tepat sekali tindakan Perdana Menteri yang enggan melayan perkara berkenaan hanya menitipkan nasihat tersebut sambil tersenyum. Salam cukup jumlah untuk para walaun. Jangan menumbuk padi di dalam periuk, menanak nasi di dalam lesung. Semalam pelakon, penerbit dan juga usahawan Datuk Roshamno meraih perhatian umum apabila mengemukakan cadangan agar rumah pelacuran diwujudkan khusus untuk pekerja asing di negara ini. Menurut Rosham, pandangan itu dibuat berdasarkan jumlah pekerja dan pendatang asing yang dilihatnya semakin membanjiri Malaysia sejak kebelakangan ini. Justru pelakon filem Gila-Gila Remaja itu berpandangan dengan menyediakan rumah pelacuran yang dimaksudkannya itu sekurang-kurangnya kes rogol dapat dikurangkan. Rumah pelacuran ini dalam bahasa mudah adalah untuk melepaskan nafsu. Ini cuma antara jalan untuk menyelamatkan anak dara bini kita daripada dirogol mereka. Sekurang-kurangnya jika ada rumah pelacuran, mereka akan pergi bayar, yakni melanggan di sana, katanya, yang menegaskan cadangan tersebut merupakan pendapat peribadinya sahaja. Rosham berkata demikian dalam satu sesi wawancara berlangsung melalui podcast Hitam Putih Kehidupan yang disiarkan di TikTok Suhan Movies. Sebagai respon segera kepada buah fikiran sedemikian, hari ini Biro Hal Ehwal Syariah Parti Amanah Negara Amanah Selangor tampil memberi pandangan bahawa Datuk Roshamno telah menunjukkan sikap prihatin terhadap keperluan hidup tenaga kerja asing. Benar, ketika mereka bertukus lumus membantu dalam pembangunan dan kemajuan negara, kebajikan mereka mestilah dilihat secara komprehensif oleh majikan mereka serta negara. Kami juga faham dan bersetuju dengan kebimbangan Datuk Rosham terhadap keselamatan penduduk tempatan, khususnya anak gadis dan wanita, sekiranya warga asing gagal mengawal diri mereka ketika perlu memenuhi tuntutan diri. Namun, kami berbeza pandangan dengan Datuk Rosham berkenaan solusi yang perlu diambil oleh sama ada kerajaan atau badan bebas yang berautoriti menguruskan warga asing ini. Agama Islam menyediakan satu alternatif dalam usaha mengatasi masalah ini, iaitu meningkatkan ketahanan diri dan motivasi hidup melalui ibadah dan usaha mendekatkan diri dengan Allah, khususnya amalan berpuasa. Puasa dapat menundukkan nafsu diri dan mengawal akal fikiran agar sentiasa menghormati manusia lain, khususnya yang lemah, tegas kenyataan itu. Tambah biro tersebut, agama Islam juga tidak sekali-kali membenarkan kaedah penutupan jenayah dengan jenayah yang lain bagi mengelak masalah rogol, gangguan seksual atau sumpah mahram. Pelacuran bukanlah jalan penyelesaian. Bahkan ia sekadar menambahkan bilangan jenayah dan maksiat dalam negara. Kaedah matlamat tidak menghalalkan cara, perlu menjadi panduan kerajaan dan masyarakat. Kami dari Biro Hal Ehwal Syariah Parti Amanah Negara bagi Negeri Selangor Darul Ehsan mencadangkan isu yang dibangkitkan oleh Datuk Rosham ini dilihat dengan teliti dan serius oleh semua kementerian dan agensi yang terlibat. Solusi bagi masalah ini mesti dimasukkan dalam Pelan Nasional berkaitan tenaga kerja asing di negara ini. Ia mesti merangkumi semua latar pekerja asing, termasuk penyelesaian pembangunan insani bagi non-Muslim. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan awal pagi tadi, sesungguhnya pihak JAKIM, IADIM dan Majlis Agama Islam setiap negeri turut bertanggungjawab bagi merangka langkah kerja ke arah membangunkan pembangunan insan dan motivasi hidup warga asing beragama Islam agar mereka sentiasa berada dalam keadaan yang baik ketika menyumbang pembangunan negara. Karamatul insan mesti dibina dalam diri setiap warga asing yang bekerja di negara ini selain sentiasa menyuburkan iman dan amal soleh. Ingat ranting yang bakal melenting, ingat juga dahan yang bakal mencucuk, ingat duri yang bakal mengait.
Kemenangan dilakar Malaysia selepas Mahkamah Spanyol memutuskan penimbang tara Gonzalo Stampa bersalah menghina mahkamah adalah bukti kesungguhan kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mempertahankan kedaulatan negara. Peguam Syed Iskandar Syed Jaafar berkata usaha kerajaan bagi menghentikan tindakan Stampa daripada terus mengganggu gugat Malaysia akhirnya membuahkan hasil apabila Mahkamah Spanyol memutuskan penimbang tara itu bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 6 bulan. Kemenangan hari ini bukti kesungguhan dan komitmen kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air kita, katanya ketika dihubungi bernama. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said menerusi akaun X berkata selain hukuman penjara, mahkamah sama turut melarang Stampa daripada menjalankan tugasnya sebagai penimbang tara selama setahun. Keputusan itu wajar diraikan oleh rakyat Malaysia kerana ia memberi amaran tegas kepada mana-mana pihak yang ingin menjadikan khazanah negara sebagai khazanah peribadi mereka. Ia juga diharapkan mampu menyemarakkan semangat anak-anak jati Malaysia bagi memerangi rasuah dan menghapuskan tindak tanduk pihak yang ingin membolok khazanah negara. Dengan keputusan ini, maka terbuktilah Stampa telah menghina mahkamah. Peguam Christopher Leong pula berkata, keputusan itu sememangnya berita baik untuk Malaysia dalam usaha negara memperbetulkan dan menuntut tebus rugi bagi ketidakadilan yang melampau. Tahniah kepada Datuk Seri Azalina dan pasukan perundangan yang mewakili Malaysia. Adalah penting untuk kita tidak mudah terputus asa dalam usaha mengetepikan awak timbang tara yang dipertikai dan melindungi kepentingan Malaysia, katanya. Penimbang tara yang telah membuat keputusan terhadap Malaysia dalam kes waris Kesultanan Sulu didapati bersalah menghina mahkamah, menurut Menteri Undang-Undang Azalina Osman Said. Beliau menambah bahawa Mahkamah Spanyol telah menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan kepada Gonzalo Stampa serta larangan selama setahun daripada bertugas sebagai penimbang tara. Usaha kerajaan Madani ini dalam menangani dan menghentikan penipuan Sulu tidak sia-sia. Kami berterusan dalam perjuangan untuk keadilan dan akan meneruskan usaha kami membatalkan anugerah terakhir, katanya. Malaysia sebelum ini mendesak Mahkamah Madrid menghukum Stampa kerana menghina mahkamah dan berulang kali mengingkari perintah mahkamah yang membatalkan pelantikannya sebagai penimbang tara dalam kes pertikaian Sulu. Kumpulan yang mendakwa sebagai pewaris Kesultanan Sulu pada mulanya meminta timbang tara di Spanyol selepas Malaysia menghentikan pembayaran tahunan sebanyak RM5,300 kepada Kesultanan Sulu pada tahun 2013. Ini berlaku selepas pencerobohan Lahad Datu pada tahun yang sama. Malaysia tidak menyertai proses timbang tara di Spanyol atas alasan ia menyalahi undang-undang. Stampa telah dilantik oleh Mahkamah Spanyol untuk bertindak sebagai penimbang tara dalam kes itu pada tahun 2019, tetapi kemudiannya dibatalkan pada tahun 2019. Walaupun pelantikannya dibatalkan, Stampa masih mengeluarkan anugerah akhir sebanyak $14.92 bilion Amerika, kira-kira 63 bilion ringgit kepada pihak yang menuntut pada 1 Mac 2022 di Mahkamah Timbang Tara di Paris, Perancis. Susulan anugerah itu, pihak yang menuntut telah cuba untuk menguatkuasakan anugerah terakhir di Perancis, Luxembourg dan Belanda dengan merampas aset Malaysia. Malaysia seterusnya menimbulkan cabaran undang-undang yang berjaya menyaksikan Mahkamah Perancis dan Belanda menolak permohonan pihak yang menuntut untuk menguatkuasakan anugerah berkenaan di negara masing-masing. Tahniah Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tahniah juga untuk Datuk Seri Azalina Osman Said dan pasukan beliau. Tahniah untuk Malaysia dan seluruh warganya. Kedaulatan negara terus dipertahan. Fasa keempat perobohan rumah setinggan di Perkampungan Rumah Setinggan, Seksyen 5 Jalan Atas Paluh, Kota Baru, Kelantan mencetuskan kontroversi dalam kalangan penduduk tempatan. Penduduk mengkritik dan menganggap pampasan yang berjumlah RM1,500 yang diberikan oleh Kerajaan Negeri melalui Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan atau PKINK tidak relevan. Ketua Angkatan Muda Keadilan Negeri Kelantan, Muhammad Izzat Zahri Muhammad Hanuzi, menggesa pemimpin PAS Kelantan untuk memberi keadilan kepada rakyat. Penduduk kawasan tersebut mendakwa PKINK gagal menunjukkan surat waran atau kebenaran mahkamah untuk perobohan tersebut. Turut menjadi tanda tanya apabila penempatan rumah setinggan itu dikatakan mendapat kebenaran Menteri Besar terdahulu. Setakat ini tiada ahli Parlimen Kota Baru atau wakil kerajaan yang tampil memberi penjelasan selepas isu tersebut ditularkan. Adun Kota Lama Dr. Hafizah Mustaqim menyatakan sokongannya kepada penduduk Jalan Atas Paluh
Paloh yang ditindas susulan perobohan kediaman mereka semalam. Bila dilihat hadir bersama-sama dengan penduduk ketika rumah mereka dirobohkan. Pada tahun 2013, ketika Allahyarham Tok Guru Aziz Nikmat menjawat jawatan sebagai Menteri Besar Kelantan, kerajaan negeri pada waktu itu berjanji untuk memberi pampasan kepada penduduk yang berpindah. Antaranya rumah baharu dengan harga RM50,000 berbanding nilai apartmen RM160,000 dan 54 buah keluarga akan menerima sebuah apartmen yang mempunyai 420 unit. Dr. Hafizah tidak menafikan sebahagian daripada penduduk iaitu 34 keluarga mendapat penempatan di rumah projek perumahan rakyat PPR yang berharga RM35,000. Namun katanya ramai juga yang tidak mendapat rumah kerana syarat permohonan yang ketat seperti perlu mempunyai slip gaji. Akhirnya projek apartmen tersebut tidak dilaksanakan seperti yang dijanjikan dan mereka terpaksa mengosongkan rumah-rumah mereka untuk dirobohkan. Rumah mereka kena roboh, kerajaan cuma bantu mempermudahkan mereka beli rumah baharu sahaja. Pampasan yang diberikan cuma RM1,000. Saya mendengar sendiri dengan tekun kisah sedih Abel Mat dan keluarganya yang telah menduduki rumahnya yang kukuh dan penuh sejarah selama puluhan tahun. Hari ini rebah disodok menyembam bumi tanpa pampasan yang sewajarnya. Janji tinggal janji katanya dalam perkongsian di Facebook. Dilaporkan penduduk Jalan Atas Paloh memasang satu papan besar yang tertulis "Selamat datang Kerajaan Kelantan yang zalim" sebagai bantahan kepada perobohan rumah mereka. Menerusi rakaman video di Facebook Persatuan Penduduk, beberapa rumah yang terbina lebih 80 tahun itu dilihat telah dirobohkan oleh pihak berkuasa. Difahamkan tanah tempat rumah itu dibina adalah milik PKINK. Namun penduduk mendakwa kerajaan negeri tidak menepati janji untuk menggantikan rumah baharu. Kerajaan Kelantan melalui anak syarikatnya iaitu PKINK sebelum ini bersetuju memberikan insentif berjumlah RM1,000 kepada ketua keluarga yang bersetuju berpindah, iaitu RM500 dibayar sebelum berpindah dan baki RM500 dibayar selepas selesai berpindah. Paling menyayat hati, salah sebuah rumah di Jalan Atas Paloh, Kota Baru yang dimiliki oleh seorang ahli PAS seumur hidup turut dirobohkan kerajaan Kelantan. Menerusi perkongsian aktivis Amanah Kelantan, Muhammad Isyamuddin Ghazali, beliau sempat menemui pemiliknya yang meluahkan rasa cukup kesal terhadap tindakan penindasan yang dilakukan kerajaan negeri itu. Keseluruhan 53 buah rumah penduduk telah dirobohkan oleh Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan. Haji Mat yang saya temui, seorang ahli PAS seumur hidup, cukup kesal dengan apa yang dibuat oleh kerajaan Kelantan disertakan sijil keahlian PAS beliau. Waktu jentolak PKINK datang, beliau dan orang kampung telah merombak rumah mereka sendiri, pilih kayu-kayu yang elok dan simpan. Malangnya PKINK tidak hiraukan rayuannya bagi merombak sendiri dan terus dirobohkan begitu sahaja. Kongsinya di Facebook sambil menunjukkan kad keahlian seumur hidup Haji Mat. Isyamuddin yang juga dikenali sebagai Syamras menempelak PAS yang kononnya riuh mahu membela penduduk Kampung Setijaya di setapak namun bertindak zalim kepada pengundi dan penyokongnya sendiri di Kelantan. Difahamkan sebahagian penduduk Jalan Atas Paloh yang dijanjikan rumah rakyat Kota Baru Badang terpaksa menyewa di rumah projek perumahan rakyat PPR gara-gara rumah yang dijanjikan tidak siap sehingga sekarang. Janji tinggal janji, tapak rumah diambil alih. Rumah transit kebanyakannya tidak dapat. Rumah dijanjikan ternyata hanya modal pilihan raya. Kebanyakannya yang tiada rumah terpaksa menyewa rumah sekitar dan masih ramai terpaksa menumpang di rumah jiran. Kemana perginya budi bicara peri kemanusiaan kerajaan Kelantan yang berslogankan kepimpinan ulama di negeri serambi Mekah? Kemana pula perginya janji bulan dan bintang yang pernah dilaungkan PAS ketika berkempen? Takkanlah ulama pun bercakap bohong dan kaki lipat. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. So, rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Riza Wazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi.